A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Sekarang kita berada di tajuk yang ke-10. Masih lagi sebelum Nabi Nuh. Sebelum dibangkitkan Nabi Nuh. Basharun am malakun. So bila manusia dah punah ni, perlu ada seorang pemberi peringatan kepada manusia. Jadi di sini nak kirimkan yang akan mengingatkan manusia kembali kepada menyembah Allah Subhanahu Wa Taala ni, adakah manusia ke ataupun malaikat? Basharun am malakun. Manusia atau malaikat. Malakun jamak dia malaikah. Wa aradallah. Tengok kalau kita mula dengan fi'il dulu, kemudian kita ada fa'il. So kita terjemah nanti kita mula dengan fa'il tu dulu. So terjemah nanti Allah dululah. Macam bahasa Melayu kita. So Allah mengkendaki. So Allah mengkendaki Rasul ini ialah seorang manusia. Bashar, manusia. Wa an yakuna, begitu juga Allah inginkan an yakuna wahidan. One of. Salah seorang. Sebab ada min kan? So salah seorang di kalangan manusia. Minan nas. Di mana Rasul itu, di mana ya'rifun nasu. Ya'rifuhu an-nas. Manusia mengenalinya. Manusia mengetahuinya. Manusia mengenalinya. Wa yafhamuna. Dan manusia memahami kalamahu, speech, his speech, kata-kata dia. Ini antara manusia dengan malaikat ni mana nak pilih? Dikirimkan kepada manusia. Wa idza kana rasul, kalau sekiranya rasul itu malakan, seorang malaikat, nescaya qala an-nasu, akan berkatalah manusia, malana walahu. Apa halnya dia? Apa halnya kita? Apa halnya dia? Apa halnya dia ni? Ni apa? So biasanya Arab dia kata apa halnya? Apa gerangannya? Dia guna malana, dia guna li lah. So kalau untuk dhamir tu guna la lah kan? So malana. Kalau Zaid, mali Zaidin. Apa halnya Zaid? So apa halnya kami? Apa halnya dia? Apa maksud apa halnya kami, apa hal dia? So kita ni apa, dia ni apa? Beza kita dengan dia ni. Ni kita panggil istifham inkari lah. Bukan soal pun. Nak mengingkari kenyataan ni. Maknanya kita manusia, kita terikat dengan kemanusiaan. So dia malaikat, dia tak terikat dengan kemanusiaan. So beza. So apa halnya kami, apa halnya dia? Sepatutnya dia buat gini, malana, malahu. Apa halnya kami, apa halnya dia? So nak jimatkan, buat satu je lah. Malana walahu. Biasanya kita nak kata, apa halnya kamu ni? So malaka. Apa halnya kamu tak buat kerja ni? Kan ada hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kan? Sahabat tanya ni macam mana yang kalau sekiranya unta tu dia terbiar gitu kan? Boleh tak kita kutip, kita ambil dia? Unta binatang ternakan. So kalau dia hilang kan, boleh tak kita ambil dia? Tak boleh. Nabi kata tak boleh. Biarkan dia. So kerana dia boleh cari makan sendiri, dia boleh cari rumput sendiri. So Rasulullah kata malaka
Malaka walaha. Malaka walaha. Mu tu apa? Unta tu apa? So, apa halnya kamu nak ambil dia? So, apa halnya dia tak boleh diri dia sendiri? Dia tak boleh berdiri dia sendiri. Apa halnya ibil tadi? Kan dia tak boleh berdiri sendiri ke? Maksud dia tak boleh berdikari ke? Kan dia boleh berdikari. So tak perlu kamu kutip dia. Walaupun dia ni terbiar. So barang yang hilang, maksudnya barang yang hilang tu boleh kita ambil. So kalau binatang ni kan tak boleh ambil. Huwa malakun. Ni keterangan kepada ni lagi lah. Malana walahu. So apa halnya kita, apa halnya dia. Maknanya dia tu malaikat. Huwa malakun. And we lana tadi kan. Wa nahnu bashar. Kita manusia. So dia panjangkan lagi lah. Beza antara malaikat dengan manusia. Nahnu na'kulu. Kita makan. Wa nashrabu. Kita minum. Walana kita memiliki. Kita mempunyai. Ahlun. Keluarga. Wa dhurriyatun. Keturunan. Zuriat. Fakaifa na'budullaha. So bagaimana kita nak sembah Allah Subhanahu wa taala? Nahnu na'kulu wa nashrabu wa lana ahlun wa dhurriyyatun fakaifa na'budullaha. So malaikat tak apa ni, kata dia tak ada tanggungjawab. So dia beribadat kepada Allah Subhanahu wa taala setiap masa, tak apalah, kita ni kita terikat dengan kehidupan dunia. Wa iza kana ar-rasul, jika rasul itu adalah, ni adalah kan, jika rasul itu adalah basyaran, manusia, nescaya qala, rasul itu akan berkata, ana akulu, aku makan, wa ashrabu, aku pun minum. Jawab kepada tadi ni kan, lanas ni. Wali, aku juga mempunyai. Boleh baca wali saja, boleh baca walia. So li ni ada dua lurah boleh baca. Kita baca li saja ataupun kita hidupkan ya tu, walia. Walia, dan aku memiliki, mempunyai ahlu. Aku juga mempunyai keluarga. Wa dhurriyatun, memiliki keturunan, zuriat. Wa ana a'budullah, dan aku a'budu, menyembah Allah. So kalau aku boleh menyembah Allah, maka 5. So 5 why? Fa tu maka kan? So 5 ni why? Kenapa? Asalnya 5 itu panjang itu. Tapi biasanya li ni kalau masuk dengan ma, dia boleh tulis tanpa alif. So 5. Falima la ta'budun Allah. So kenapa kamu semua tidak menyembah Allah, sedangkan aku manusia, aku boleh sembah Allah, kenapa kamu tak boleh sembah Allah? Sebab tu Allah, dia kata, sebab tu Allah kirimkan Rasul tu manusia. Supaya manusia tidak ada hujah untuk menolak. Wa iza kana ar-rasul, apabila, jika Rasul itu adalah malaikat, nescaya qala an-nasu, manusia akan berkata, innaka, sesungguhnya kamu, la ta'tashu, kamu tidak dahaga, wala taju'u, kamu tidak lapar. Daripada ja'a, apa? Atisha ya'tashu. Wa innaka, sesungguhnya kamu, la tamradu, marida, sakit, kamu tak sakit. Wala tamutu, kamu tak mati pun. So mata yamutu. Fata'budullaha, maka kamu bolehlah sembah Allah.
Wa tazkuruhu, zakara yazkuru, so kamu always remember ataupun kamu selalu menyebutnya, berzikir menyebutnya, daiman, always, selalu. Komplain ni, komplain. Kalau Rasul itu malaikat, manusia akan komplain. So dia tambah lagi. Wa nahnu basharun. So we are mankind. Basharun. Kami adalah manusia. Na'tasu. Atisha ya'tasu. Atisha ya'tasu sama juga dengan marida yamradu. Sirah dia tu. Sami'a yasma'u. Bentuk sami'a yasma'u. So kami manusia, kami lapar, kami dahaga, kami lapar, kami sakit, wa namradu, wa namutu, kami mati, ataupun kami akan mati, nak guna akan pun. So kami manusia, kami akan dahaga, kami akan lapar, kami akan sakit, kami akan mati. So fa kaifa na'budu? So macam mana? So sini kan fa tu. So kaifa, how na'budullah? Bagaimana kami nak menyembah Allah dan bagaimana kami nak selalu menyebutnya. Wa nazkuruhu, selalu menyebutnya, selalu berzikir menyebut namanya, selalu mengingatinya, daiman. Always. Wa idza kana ar-rasulu basharan. Apabila Rasul itu adalah kana basharan, seorang manusia, nescaya dia akan berkata, qala, ana, I am same as you lah. Ana mislukum, aku seperti kamu. Di mana aku a'tashu, atisha ya'tashu tadi kan? Aku dahaga. Aku aju'u, aku lapar. Ja'a yaju'u. So aju'u, aku lapar. Amradu, aku sakit. Wa amutu, aku mati. Wa a'budullaha, akanlah, takkan aku mati sekarang ni. Aku akan mati. So aku seperti kamu, aku dahaga ataupun aku akan dahaga. Aju'u, aku lapar ataupun aku akan lapar. Wa amradu, aku akan sakit dan aku akan mati. Wa a'budullaha, tapi aku menyembah Allah. Wa azkuruhu, aku menyebut namanya, aku mengingatinya. Fa, so limaza, why? Limaza, kenapa? Fa limaza la ta'buduna, kamu semua tidak menyembah Allah, ataupun kenapa kamu semua tidak akan menyembah Allah, wala tazkurunahu, dan tidak akan menyebutnya, tidak akan mengingatinya, tidak akan berzikir mengingatinya, tidak akan menyebut namanya. Maka dikala itu, kalau manusia tu datang sebagai rasul, maka dikala itu manusia tak boleh lagi berhujah. Fayanqati'u, inqata'a yanqati'u, inqata'a, terputus. Terputuslah, kelulah kalam manusia, terputuslah bicara manusia. Wala yajiduna, dan mereka tidak menemui, wajada, wa wajadaka dhallam fahada tu kan wajadan. So dia punya mudhari' yajidu. So mereka tidak akan menemui sebarang uzran, keuzuran, alasan. Ini mudah aja. So basyarun amalakun. So di sini kita tengok dari segi penggunaan arada, kita dah terang gitu. So kita boleh buat latihan. Mahu jadi arada, mahu pakai an. Arada akan pakai an. So arada pakai an. Mahu apa? Mahu makan, mahu tidur. Sini selepas ni kata perbuatan.
Katalah saya kan, akulah. Aradtu. Aradtu. So aku ingin. An duduk. Nah, ini duduk. Aradtu an ajlisa. Okey, sini an, sini dalam dia lah. So maknanya bahagian sini ni mahu kan? Ini fi'il lah. Ini fa'il. So sini maf'ulun bih. Whole sini ni. Klaus ni kan? Nah, ini maf'ulun bih. Dan dalam tu dia sendiri tu dia akan terikat dengan grammar dia sendiri dalam tu. Cuma hubungan yang sebelah sini dengan fi'il ni hubungan dia maf'ulun bih. Tapi setiap satu dalam ni dia ada grammar yang tersendirilah. Macam an, kita kata an itu ialah huruf masdar. Ini huruf masdar. Nama dia huruf masdar. Dan dia punya perangai dia, fungsi dia, dia akan menasabkan fi'il mudhari'. So yakunu tadi akan jadi yakuna. Okay, kana kita tahu kan, kana sejenis fi'il, dia fi'il nakis. Fi'il nakis dia nak apa? Setiap fi'il perlu kepada fa'il kan? Setiap kata kerja perlu kepada pelaku. So pelaku untuk kana, nama dia bukan lagi fa'il. Seperti ini fa'il, nama dia isim. Isim kana. So haza tu isim kana lah. Isim kana haza. Rasul ni dia ada hubungan dengan haza. Ini kita panggil badal dia. Maknanya pengganti kepada haza. Dan setiap isim kana, setiap kana perlu kepada khabar kan? Ini khabar dia. Basyaran. So khabar dia nasab. So nasab pula kena tengok alamat dia. Ini alamat tanda dia. Fathah. So ini boleh di-apply kepada semua yang ada yakunu tadi. Yaka, yakuna, yakuna tadi kan. Ini waya yakuna sini. So kalau wahidan mestilah nasab kerana dia khabar kepada yakunu. Okay, yang sini pula, kalau kita dah, selalu kita sebutkan, kalau kita sebut fi'il dulu, kemudian ada pelaku dia sini, so fi'il tu kena mufrad kan? Singular. Selepas pada tu, kalau merujuk kepada nas lagi, kena plural. Tengok sini plural kan? Jamak sini. Ya fahamuna. Sini singular. Ya'rifu. Okay, kalau ada izah, ini kita panggil syarat. So dia mesti ada penyambut dia. Kita panggil jawab. Jawab syarat. Ini jawab syarat dia. Boleh difahami melalui konteks ayat lah. So konteks ayat dia separuh-separuh gitu. Kalau sekiranya Rasul itu adalah malaikat, maka sini kan nescaya manusia akan berkata. So ini jawab syarat kita panggil. So jawab syarat ni, bahagian sini, dia tak ada status i'rab. So kita kata la mahalla laha minal i'rab. Tiada status i'rab. Mana tak perlu kata dia ni mubtada' ke khabar ke, tak perlu kata dia ni nasab ke jar ke, tak perlu. Bahagian tu. So huwa malakun wa nahnu basyarun. Ini ayat simple, paling simple kan. Mubtada' khabar. Di subjek predikat. Sini mubtada', ini khabar. Hukum mubtada' basic je. Hukum mubtada', hukum ni apa mubtada'? Hukum mubtada' kan rafa'. Ni rafa'. Ataupun istilah lain kita guna marfu'. Cuma kita nak bubuh istilah rafa' marfu' ni tengok jenis kalimah tu. Kalimah tu mabni ke ataupun mu'rab. Kalau mu'rab barulah kita guna istilah rafa' marfu'. Kalau mabni kita guna istilah fi mahalli. Di tempat. Tulis fi mahalli barulah tulis rafa'. Rafa'. Fi mahalli rafa'. Tapi rafa' ni kan ada status dia banyak. Rafa' kenapa? Kerana jadi mubtada' ke khabar ke fa'il ke naib fa'il ke kan? So barulah kita sebut status dia sini. Status dia as what? As a mubtada' ke fa'il ke naib fa'il ke khabar ke apa? So sini kan dia mubtada'. So baru kita boleh tulis
fi mahalli rafa' di tempat rafa' mubtada. Mana dia di tempat rafa' as sebagai mubtada. Malakun khabar kan? So khabar termasuk rafa'. Khabar ni rafa'. Tapi kalimah ni jenis apa? Mabni ke mu'rab? Klasifikasi dia. Masuk dalam mu'rab. So bila masuk dalam mu'rab, so kita boleh kata dia rafa'. Istilah boleh guna istilah rafa', boleh guna istilah marfu'. Ni whole ni kita kata dia rafa'. Kita kata dia marfu'. Kemudian dhammah tu tanda dia. Selepas kita sebut rafa', selepas kita sebut marfu', barulah kita boleh sebut tanda dia tu. Ini tanda dia. So marfu' dengan tanda dhammah. Yang ni tak ada tanda lah. Sebab dia mabni. So tanda tu tanda untuk mabni dia. Bukan tanda untuk mu'rab. Tanda untuk mabni dia ni dia kekal kan. Dia baris fathah untuk selama-lamanya. Nah, ini pun sama juga. Nahnu, dhamir. Semua dhamir ni mabni hukum dia kan. Masuk dalam kelas mabni. So kalau mabni, sini dulu kita selesaikan. Sini dia kita kata dalam apa-apa bahasa pun kita boleh faham ini subjek, ini predikat. Dalam bahasa Arab, dia panggil ini mubtada', ini khabar. Okay, mubtada' khabar ni masuk dalam grup rafa'. So sini kita kata dia rafa'. So rafa', tapi dia ni kelas mabni. So tak boleh guna istilah rafa', tak boleh guna istilah marfu', kena guna istilah fi mahalli, di tempat rafa'. Tapi status dia sini sebagai apa? Sebagai mubtada'. So kita kata nahnu ni fi mahalli rafa', di tempat rafa' mubtada'. Bashar, so dia macam malakun. Dia kalimah tu jenis yang boleh berubah baris. So bila boleh berubah baris, istilah yang akan digunakan ialah dia rafa', marfu'. Ataupun kita boleh sebut dia ni khabar, kemudian dia marfu'. Dia khabar dulu lah, khabarun. Kemudian marfu'un. Kemudian tanda dia marfu' dengan apa? Marfu'un bidhammah. Okey, yang ni malana walahu, tanda soal, tanda fa'al kita panggil istifham kan? Soalan kita panggil istifham. So kalau istifham yang hakiki dia kita panggil istifham je lah. Tapi kalau istifham tu digunakan untuk tujuan lain, so kita kena tambah maklumat dia. Macam yang ni nak mengingkari, tak nak kepada malaikat. Dan bukan nak soal pun. Apa hal kamu? Apa hal kamu? Maknanya kamu ni bagaimana? Sehat ke tak sehat? Bukan soalan kan, perlu pada jawapan kan. So kita panggil sini istifham ingkari. Kalau kita baca Quran, banyak soalan-soalan dalam Quran kan, soalan, bentuk soalan. Tapi soalan tu bukan tanya pun. Tujuan kadang tu untuk menghina ke, kadang tu untuk mencela ke, kadang tu untuk mengingkari. So dia akan sebutlah istifham ingkari, istifham taubihi. Seterusnya habis itu dah. So kita masuk ayat yang kedua. Nuh ar-rasulu. Nuh, Nabi Nuh ar-rasulu, the messenger. So ini kita panggil badal lah. Mana Nuh tu siapa? Ar-rasul. So boleh dia tulis ar-rasul saja. Boleh tulis ar-rasul saja. Ataupun tulis Nuh saja. So nak tulis dua-dua pun boleh. Itu maksud badal. So Nuh ni nama ajam. Biasanya nama ajam sepatutnya kena baca tanpa tanwin. Sepatutnya kena baca Nuh, Hu gitu. Tapi kalau nama ajam ni 3 huruf. 1, 2, 3.
kemudian dia mati di tengah. Dia akan jadi munsarif. Akan menerima tanwin. Munsarifun artinya menerima tanwin. So jadi nuhum. Wa arada Allah, macam Adam kan, Adam, so dia nama Ajam juga. Tapi dia bukan mati di tengah ni, ada 3 huruf. Tapi bukan mati di tengah. So tak ada tanwin lah. Tak ada tanwin, kita panggil ghair munsarif. Ghair mana tidak. Munsarif tanwin. Tiada tanwin. Wa arada Allahu. Sepatutnya kita lulus dah ni. Arada banyak ni. Kan arada kalau ramai jadi aradu. Ini tasrif kena pandai sendiri. Wa arada Allah, Allah inginkan an yursila, arsala yursilu, mengirimkan. So Nuhun kirimkan kepada ila qaumihi, kepada kaumnya. Kana fil qaumi, adalah dalam kaum itu, di kalangan kaum tu adanya, di kalangan kaum adanya agniya, orang kaya-kaya. Ghaniyun jamak dia agniya. Ada waru'asa'u, ketua-ketua. Ra'isun, jamak dia ru'asa, ketua-ketua. So dia kata di kalangan kaum-kaum, di kalangan kaum Nuh tu ada golongan kaya, ada golongan ketua-ketua. Walakinnallaha, tetapi Allah ikhtara. Ni hamzah wasal. So kalau sambung dengan Allah, gugur. Walakinnallaha ikhtara. Akan tetapi Allah memilih. Telah memilih. Nuhan, Nabi Nuh. Li untuk risalatihi, untuk risalahnya, untuk misinya. Walam yakhtar, dan dia yakni Allah tidak memilih. Yakhtaru. Ni ikhtara fi'il madhi. Mudhari' yakhtaru. Masuk lam, alif digugur, matikan sini. So lam yakhtar. Alif ni tak ada harakat. Mati juga. Bertemu 2 baris mati. Di satu tempat tidak diizinkan, buang yang sakit iaitu huruf alif. Jadilah yakhtar. Walam yakhtar, dan Allah tidak memilih ahadan, seorang pun, minhum, di kalangan mereka. So banyak kalau jamak-jamak ni, min ni biasa kita kata di kalangan. Kalau dia sebut sini yang ni termasuk dalam yang ni, kita terjemah di kalangan. Allahu ya'lamu, Allah lah yang ya'lamu, mengetahui, man, siapa yang, yahmilu, hamala yahmilu, memikul, membawa, siapa yang akan memikul, membawa, risalatahu, maf'ulun bih, bagian atas, nasab. Siapa yang akan memikul risalahnya, siapa yang akan membawa risalahnya. Wallahu, dan Allah lah yang ya'lamu, mengetahui, man, siapa yang, yahmilu, yang akan memikul, yang akan membawa, amanatahu, amanahnya, amanah Allah Subhanahu wa taala. So sini semuanya risalatuhu, amanatuhu. Kalau jadi maf'ulun bih, gugur baris hadapan, tukar dengan baris fathah. So amanatahu, risalatahu. Wa kana Nuh, dan adalah Nuh seorang rajulan, lelaki yang salihan, yang soleh, kariman, mulia. Wa kana Nuh, dan adalah Nuh seorang rajulan. Kadang-kadang kita boleh terjemah untuk nakirah yang mufrad, a man. So Melayu kadang guna seorang, kadang tak perlu pun. Tapi bahasa Inggeris dia kena masuk
artikel kan. Sama ada an ataupun the. So, Melayu kita, artikel ni kita tak guna banyak sangat. Jarang gunalah. Wa kana Nuhun rajulan, seorang lelaki yang aqilan, yang bijaksana, yang berakal, yang haliman. Halim ni macam sabarlah. Lemah lembut pun dia masuk, sabar pun dia masuk dalam halim. Sini terjemah apa halim? Sabar, tabah, lembut hati. Okey, kan di sini kita ada kana kan? So bila ada kana di sini, always kena ada isim, kena ingat kena ada isim dan kena ada khabar. So khabar ni yang pertama tu lah. Kana Nuhu rajulan. Nuh was a man. Sini kan? Ni semua kata sifat dia lah. Soleh ni. Ni sifat yang pertama bagi rajul, ni sifat yang kedua bagi rajul. Tapi kalau bahasa Inggeris kena sebut sifat dulu. Pious dulu. Kemudian karim, mulia, nobel, kan? Barulah man. A pious and noble man. Arab ni banyak perkakas sih dah. So, nak kena baris, nak kena ni, kena sama. So kalau kita nak i'rab tengok hubungan kan. So rajulan ni dia hubungan dengan kana. Nuh pun ada hubungan dengan kana. Sebab dia fi'il kan. So bila dia fi'il, so apa hubungan Nuh dengan kana? Hubungan dia isim. Isim kana. Apa hubungan rajulan dengan kana? Hubungan dia khabar kana. Soleh dia tak ada hubungan dengan kana sebab dia kata sifat kan. So dia ada hubungan dengan rajulan. So apa hubungan soleh dengan rajulan? Sifat dia. Apa hubungan karim dengan soleh? Tak ada hubungan apa-apa. Dia ada hubungan dengan rajulan. So mana rajulan mempunyai keterangan satu, keterangan dua. Yang ini pun sama jugalah. Wa kana Nuhun rajulan akilan haliman. Kata sifat kita boleh bubuh 100 kilometer pun tak apa. Akilan, haliman, sabiran, taqiyan, bertakwa. Bubuhlah nak bubuh banyak mana pun. Tanpa masukkan waw-waw tak perlu. Masukkan. Direct. Kata sifat boleh kita panjangkan dia tanpa perlu adanya dan. So, wa kana Nuh, dan adalah Nuh seorang yang nasihan, pemberi nasihat. Seorang yang menasihati, pemberi nasihat, dan seorang yang syafiq, seorang yang simpati, bersimpati, yang penyayang. Syafiq. Okay, kalau yang ni hubungannya macam mana? Yang ni. So kita boleh asing-asingkan. Seorang yang pemberi nasihat. Khabar dia. Yang syafiq ni bukan sifat kepada nasih. Dia keterangan kepada kana. Keterangan kepada Nuh. So ini khabar pertama. Ini khabar kedua. Kalau kita maksudkan nasihat tu ialah orang-orang. Macam muallim kan, guru. Muallimun, guru. So nasih ni. So ini boleh jadi kata sifat. Seorang penasihat yang bersimpati. So maknanya macam yang tadilah. Rajulan ni ialah nasih. Sebab sirah dia tu bentuk dia ni fa'ilun. Ini problemnya. Sebab bentuk dia tu bentuk kata sifat. So bila bentuk kata sifat, dia boleh jadi sifat. Ataupun dia ni sudah hilang sifat dia, sudah jadi carrier dia. So carrier ni seorang pemberi nasihat. So dia dah jadi macam lelaki sendirilah. Jadi isim. Jadi isim lah. So bila dia jadi isim, so ini kata sifat dia lah. Tapi kalau kita nak jadikan dia umum, maknanya penasihat biasa, so dia kata sifat. So bila dia kata sifat, so dia jadi predikat lah. Kana Nuh seorang yang memberi nasihat. So untuk sirah kata sifat, dia kena tengok keadaan. Wa kana Nuh, dan adalah Nuh seorang yang sadiqan. Kalau kita kata dia sifat, so ini predikat yang pertama, khabar pertama, Nuh seorang yang sadiq, yang benar, dan seorang yang aminan, seorang yang aman. Ini sifat pertama, sifat yang kedua. So sifat maksud sini dia jadi khabar lah.
Khabar kana yang pertama, khabar kana yang kedua. Di mana ikhtarallahu, Allah telah memilih Nuhan. Telah memilih Nuh jadi maf'ulun bih. Allah telah memilih Nuh li untuk risalati, untuk misi dia, untuk risalahnya. Dan Allah auha yuhi, af'ala yuf'ilu. Dan Allah mewahyukan kepadanya, ilaihi. So Allah mewahyukan bila dah jadi rasul, Allah akan beri wahyu. So Allah mewahyukan kepada dia dengan wahyu ni lah. Ini wahyu ayat Al-Quran. So an di sini kita panggil an tafsiriyah. An digunakan untuk tafsir. Huruf tafsir dia. Makna wahyu tu apa benda wahyu dia? Mestilah kata-kata kan? So kata-kata dia ni, kalau sekarang ni kan, sekarang kita ada bracket macam ni kan? So kata-kata. So zaman dulu dia tak ada. So ini mewakili macam bracket gini lah. Kata-kata tu. Dia pakai an. So kata-kata dia macam ni. Ini tafsirnya. Tafsir kepada auha. Ialah kata-kata, so kita terjemah sini, iaitulah. So Allah telah mewahyukan kepada Nuh, iaitu dengan kata-kata, anzir. Anzara yunziru, memberi peringatan. Anzir, berilah peringatan kepada qaumaka, kaum kamu. So kepada tak ada dalam bahasa Arab. Kalau guna anzir, berilah peringatan kepada kaum kamu min qabli. Min qabli artinya sebelum, satu package. Min qabli mana sebelum. Kalau tak ada min kita baca qabla. Sebelum an ya'tiya. Yang ni tak perlulah kan, sebab selepas qablu mestilah isim. Tapi kalau selepas qabli ni, selepas dia ada kata kerja, so kita kena buat macam arada yuri tu, masukkan an. Berilah peringatan kepada kaum kamu sebelum, ni tak perlu terjemah, ya'ti, datangnya. Ata ya'ti. Ada an, baris fathah. An ya'tiya, sebelum datangnya kepada mereka, hum. Azabun, ini fa'il kepada ya'ti. Sebelum datangnya azab yang, ini kata sifat kepada azab. So azabun alim. Azab yang pedih. Kata sifat dia mesti harmoni dengan benda yang disifatkan. So kalau sini rafa', sini kena rafa'. Baris tak semestinya. Status mesti kena sama. Rafa', sini rafa'. Baris tak semestinya. Kadang-kadang dia jenis yang tak boleh ada baris. Kerana sakit-sakit tu, dia tak ada baris. Tapi kalau ada baris, dia nescaya akan dirafa'kan. So azabun alimun. Faqama, lalu berdirilah Nuh fi qaumihi, di depan kaumnya, pada kaumnya, mana di depan kaum dia ataupun di kalangan kaum dia, yaqulu, dengan berkata, sambil berkata. So ini menunjukkan keadaan dia lah. Kita panggil hal dalam bahasa Arab. Dalam keadaan masa tu, masa dia duduk berdiri tu, sambil berkata, yaqulu linnas, berkata kepada manusia, inni, sesungguhnya aku, lakum, bagi kamu, rasulun, seorang utusan yang aminun, yang amanah. Maksudnya, apa yang disampaikan tu, aku tak sembunyikan, aku sampaikan apa yang diperintahkan. So asalnya, inni rasulun. Itulah pokok ayatnya. Aku ni adalah seorang utusan. Kemudian bila kita dah kaya vocabulary, so kita nak make up kan. So kita bubuhlah macam-macam kan. Bubuh macam-macam. So rasul tadi kita tambahkan kata sifat aminun. Kemudian kita nak tekankan untuk kamu ni, bukan untuk orang lain. So kita letaklah depan ni, lakum. Sesungguhnya untuk kamu, aku ni untuk kamu, bukan untuk orang lain. So ayat dia, kalau ayat biasa, ini sebab lakum sepatutnya duduk belakang kan. Sesungguhnya aku ni seorang rasul, rasulun. Untuk kamu, lakum. Ini sebenarnya ayat dia. Aku ni adalah seorang rasul untuk kamu. Kemudian nak bubuhkan kata sifat untuk rasul ni tak belakang. Aminun. So rasulun amin. Sebab apa dia tak sini? Kalau tak sini jadi problem. Kalau dia buat macam ni, inni rasulun aminun lakum. Ini banyak jadi banyak pertikaian pula. Sebab rasulun aminun ni dia dah jadi boleh jadi mubtada pula. So jadi ayat lah pula sini. Sesungguhnya
seorang rasul yang amanah itu adalah milik kamu pula. So sini jadi ya tu jadi isim inna, kemudian whole sentence ni jadi khabar pula. Sedangkan kita naknya rasul tu jadi khabarnya, bukan whole sentence. So sebab itulah ayat dia kena jadi, kalau nak buat ayat biasa, inni rasulun barulah lakum. Ni ayat main ayat dia. Inni rasulun lakum. Sesungguhnya aku ini adalah seorang rasul, sesungguhnya aku ini seorang rasul milik kamu, kepunyaan kamu. Kalau nak tambah apa-apa aksesori, hiasan untuk rasul, selepas tu baru letak aminun. Ini penting ni ramai orang tak faham bentuk macam ni. Maza, okey, yang terakhir sekali, maza ajaba al-qaumu. Maza apakah? Ajaba, menjawab. Al-qaumu, kaumnya. Apakah jawapan yang diberikan oleh kaum kepadanya gitu? Ni Nuh lah. Kalau kita tulis madza ajaba Nuhan al-qaumu. Apakah kaum itu jawab kepada Nuh? Apakah yang dijawab oleh kaumnya kepada Nuh? So apakah kena tukar kepada bentuk untuk bahasa Melayu, kena tukar kepada bentuk majhul, dijawab. So apakah yang dijawab oleh kaumnya kepada Nuh? Walamma qama Nuhun, dia kena ada bengkel pula ya, bengkel terjemahan. Kan ada sahabat kita, dia buat bengkel terjemahan bahasa Arab. Sebab kadang-kadang tu nak terjemah secara literal tu jadi maksud dia tak masuk dalam bahasa Melayu kan. So kadang-kadang dia makruf, terjemahan Melayu kita terpaksa kena tukar jadi majhul. Walamma qama Nuh, lamma when, bila, qama berdirinya Nuh, fi di depan, di kalangan, di tengah-tengah, fi qaumihi, dalam keadaan dia berkata, yaqulu. Saya kata dalam keadaan tu ikut grammar lah, sebab di sini hal menerangkan tentang Nuh. Yaqulu inni lakum rasulun amin. Sesungguhnya aku bagi kamu, aku ni hanya untuk kamu ni. Aku ni rasulun amin. Seorang rasul yang amanah. Lalu lama sini kan. Yang ini syarat lah. So bila syarat kena ada jawab dia. Penyambut dia. Apabila Nuh berdiri dan kata sekian-sekian kepada kaumnya, maka sini. Maka berdirilah ba'dun nas. Some of the people. Beberapa kaum telah berdiri sambil berkatalah, yaquluna mata sara. So bila yang ini, orang ini telah menjadi seorang nabi, nabiyan. Sara dia seperti kana juga. So dia perlukan isim dan dia perlukan pada khabar. So khabar dia pun always nasab. Bila yang ini dah jadi nabi ni, bil amsi, bi mana pada kan? Pada hari kemarin, pada hari semalam, pada hari kemarin maknanya yang lepas, kerana dia adalah hanya seorang rajulan, seorang lelaki yang maknanya minna, di kalangan kita. Minna, di kalangan kita, idgham. Nun plus nun kan. So kita sabdukan dia. So semalam dia kata dia tu di kalangan kita. Wal yauma, today, hari ini, yaqulu, dia berkata, ana Rasulullah. I am the messenger of Allah. Aku adalah pesuruh Allah yang dikirimkan ilaikum, kepada kamu. Pelik ni. Waqala, dan berkatalah asdiqa'u Nuhin, teman-teman, sadiq, kawan-kawan Nuh yang sebaya dengan dia lah. Dia kata, ya semalam hari ni main dengan kita aja, duk main-main dengan kita, tiba-tiba nak dakwa jadi nabi dah. Haza, lelaki ni,
Kana dulunya dia yal'abu, bermain aja dengan kita. Nah, fi sigar, zaman kecil. Sigar mana? Waktu kecil. Kana yajlisu. Wa kana yajlisu. Dia duduk-duduk ma'ana, bersama dengan kita. Every day. Kulla yaumin. Every day. Zaraf mestilah bahagian atas. Adverb of time. Kulla yaumin. Famata, dan maka bila ja'at, telah datang kepada dia. Ja'athu an-nubuwah. Nubuwah tu datang kepada dia bila? Nubuwah tu datang kepada dia bila? Adakah? Lailan, pada waktu malam. Am, atau naharan, pada waktu siang. Tengok ni. Bagi atas ni. Kerana menunjukkan waktu. Adverb of time. Lailan. Naharan. So kalau menunjukkan malam saja, kena baca lailun. Malam. Siang hari. Naharun. Bagi hadapan. Tapi kalau pada, menunjukkan perbuatan tu berlaku bila? Kena bagi atas. Lailan am naharan. Wa qala al-aghniya, dan berkatalah orang-orang yang kaya tu, aghniya. Mufrad dia ghaniyun kan? Wal mutakabbiruna, takabbara yatakabbaru takabburan, proud. Orang yang bangga diri. Al-mutakabbir. Jamak dia mutakabbiruna. Yang ni jenis jamak dia jenis yang jamak taksir kan? Jamak yang tak pakai waw nun lah. Yang ni pula jenis jamak yang pakai waw nun, kita panggil jamak apa? Jamak salim. Adakah? Ma wajadallah. Allah tidak menemui. Adakah Allah tidak menemui ahadan? Mana-mana orang. Ghairahu, yang selain daripada dia. Okay, ghaib, perkataan ghaib, dia mubham. Dia tak tahu mana-mana. Ghaib kan? Any yang bukan ni mana-mana pun bukan. So bila dia mubham, dia akan jadi nakirah. Always nakirah. Walaupun diidafahkan kepada makrifah. Tengok ni kan? Ghaib idafah kepada makrifah. Sepatutnya makrifah. So bila makrifah, dia tak boleh jadi kata sifat kepada ahadan. Tapi oleh kerana ghaib ni, kita dah bagi lesen dia mubham. Dia tak ada tertentu mana-mana. So walaupun dia idafahkan kepada makrifah, dia still nakirah. So bila nakirah, kita kata dia boleh jadi sifat kepada yang nakirah. So ni mausuf, yang ni sifat. Sebab tu bagi dia sama ni. Ni nasab, yang ni nasab. Ghaira. Bukan ghairi, bukan ghairu. Amata, adakah? Mata, telah mati. An-nasu, manusia. Kulluhum. Ini mengejek Allah Subhanahu Wa Taala. Mengejek Tuhan. Dia kata Allah ni tak ada pilihan lain ke? Manusia semua dah mati ke? Pilih Nuh ni, yang tak ada, tidak termasuk dalam golongan kita yang kaya, yang jadi ketua. So dia kata, adakah telah mati? Mata yamutu. Sebelum ni guna yamutu kan? Kita guna yamutu. Sekarang ni dia guna yang madi punya. Mata. Adakah telah mati manusia kulluhum, semuanya? Ama wajada. Apakah dia, yakni Allah, tidak menemui? Wajada yajidu, tidak menemui. Fil qaum, di kalangan kaum kita ni. Illa, melainkan si fakir. Illa fakiran, melainkan seorang yang miskin. Waqala al-juhal. Orang jahil. Jahilun. Jamak dia juhal. Orang jahil. Ma hadza illa basharun mislukum. Ini ayat Al-Quran. Ma hadza, ini makna tidak. Ma hadza, tidaklah yang ini melainkan seorang manusia sahaja. Seperti kamu, mislukum. Okey, ghair tadi kita kata mubaham kan? Mislu pun sama juga. Mislu pun sama mubaham. So maknanya kalau dia diidafahkan kepada makrifah, dia still akan jadi nakirah. So bila dia jadi nakirah, dia boleh mensifatkan isim yang nakirah. Tengok sini basyarun kan? Ini nakirah kan?
So kata sifat dia, basyarun yang macam mana? Basyarun yang seperti kamu. So yang ni layak jadi kata sifat. Sebab dia nakirah. Sebab dia termasuk jenis yang mubaham seperti ghair tadi. Sebab itulah dia punya sini rafa', maka dia pun rafa' juga. Mislukum. Wa qalu, dan mereka pun berkata, golongan-golongan yang kaya dan apa tadi, ghani dan juga ru'asa, ketua tadi. Lau sya'a, kalau Allah kehendaki, sya'a kehendaki. Kalau Allah kehendaki, la nescaya, anzala nescaya dia akan menurunkan malaikatan, malaikat-malaikat. Ma sami'na bihadza fi abaina al-awwalina. Summa tidak, kami tidak pernah mendengar ma sami'na bihadza tentang ini fi abaina pada bapa-bapa kami, bapa-bapa kita yang terdahulu, awwalina. Ma sami'na bihadza fi abaina al-awwalina. So, bapa-bapa kita tak pernah bawa mesej-mesej macam ni. Wa qala ba'dun nas, ma sami'na, kami tidak mendengar tentang perkara ini kan pada bapa-bapa kami yang lalu. Wa qala, darilah maksudnya, daripada bapa-bapa kami yang pertama dulu, yang lalu. Wa qala ba'dun nas, dan berkatalah sebahagian manusia. Dalam bahasa Arab, ba'du ni kadang-kadang boleh bermakna seorang aja. Pun pakai ba' juga. Inna Nuhan, sesungguhnya Nuh, yuridu. Tadi kan pakai aradah. Sekarang ni guna mudhari'. Sesungguhnya Nuh ingin, ayana tak perlu terjemah. Ingin yanala. Ingin memperolehi, ingin mencapailah ar-riyasah, kepimpinan. So dia nak dapatkan. So Nuh nak dapatkan kepimpinan. Dan juga wasyarafa, dan juga kemuliaan, kehormatan. Bi dengan hadzat tariq, dengan cara ini. Hadzat tariq. Habis dah. Wallahu a'lam bis-shawab.